Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa atau rakyat yang berbagai kaum. Hal ini dapat menunjukkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai ciri-ciri perpaduan yang unggul. Untuk pengetahuan semua, Malaysia dan rakyat-rakyatnya sudah lama mengimpikan bangsa idaman. Tetapi, apa itu bangsa idaman? Bangsa idaman dapat didefinisikan sebagai sebuah harapan, idaman dan impian demi mencapai perpaduan antara kaum yang berbilang di Malaysia. Ini adalah untuk menjadikan kaum-kaum di Malaysia yang pelbagai menjadi satu bangsa untuk satu negara. Bagi membantu semua untuk memahami bangsa idaman dengan lebih jelas, bangsa bermaksud kumpulan manusia atau kumpulan etnik yang berkongsi identiti, mempraktikkan budaya yang hampir sama, adat resam dan ideologi yang sama. Konsep bangsa juga boleh dikaitkan dengan etnik dan kaum kerana ia mempunyai pemahaman yang sama. Namun yang demikian, bukanlah mudah untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk membina bangsa idaman tanpa menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pelajar memainkan peranan yang penting dalam membina bangsa idaman di negara Malaysia. Hal ini demikian kerana ianya dapat dilihat daripada segi pendidikan sejarah. Salah satu aspek yang disertakan di dalam sejarah adalah berperanan membentuk perpaduan masyarakat. Hal ini demikian kerana para pelajar lebih banyak menyertai aktiviti-aktiviti serta perkara yang melibatkan perpaduan masyarakat. Seterusnya, kepentingan mengingati masa lalu dalam membentuk kepribadian sesuatu kumpulan. Dari masa lampau, kita dapat belajar banyak perkara yang dapat memberikan iktibar serta pengajaran untuk dijadikan panduan serta petunjuk untuk masa hadapan. Selain itu, sejarah juga merupakan tunjang bagi mengukuhkan kesinambungan pembinaan sesebuah negara. Ia dikatakan demikian kerana lebih banyak perkara yang dapat dilihat dan dapat diperbaiki daripada masa lampau untuk dijadikan perkara yang lebih baik untuk membina sesebuah bangsa dan negara di masa akan datang. Akhirnya menekankan proses pembinaan generasi baru Malaysia yang bersatu padu dan berpengetahuan. Dengan cara ini, sejarah dapat mengajar kepada para pelajar bahawa masyarakat yang bersatu padu dan berpendidikan dapat membaiki dan membina negara bangsa idaman yang lebih baik. Pelajar dalam membina bangsa idaman dalam negara yang seterusnya ialah penghayatan nilai sivik. Nilai sivik merupakan salah satu tingkah laku yang perlu diterapkan dalam kalangan pelajar untuk mengekalkan keharmonian negara. Hal ini kerana pembinaan bangsa idaman dalam negara perlu dijadikan sebagai agenda utama untuk mengekalkan keharmonian negara, terutamanya pada masa akan datang. Selain itu, nilai sivik juga perlu diterapkan di dalam semua mata pelajaran di setiap sekolah untuk memupuk semangat patriotisme dengan mempelajari bahasa sastera ataupun sejarah yang mempunyai ciri kandungan khas tentang sejarah di dalam negara. Ia dapat melahirkan keterampilan modal insan yang cemerlang dalam setiap kalangan pelajar di setiap sekolah. Seterusnya, dengan mempelajari bahasa sastera juga, ia merupakan salah satu peranan pelajar untuk membina bangsa idaman dalam negara. Dengan mempelajari bahasa sastera yang mempunyai ciri kandungan khas tentang sejarah di dalam negara, ciri nasionalisme dan patriotisme dalam negara, ia dapat membantu pelajar untuk dijadikan contoh dan pelajaran untuk mengekalkan imej negara yang bagus pada masa akan datang. Seterusnya, peranan pelajar dalam membina bangsa idaman adalah dengan mengetahui dan memahami tentang kebudayaan sesuatu kaum. Umum tahu bahawa negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, antaranya ialah Melayu, Cina dan India. Jadi, penting untuk seorang rakyat memahami tentang kebudayaan kaum lain untuk meningkatkan semangat perpaduan.
Contohnya, kita boleh mempelajari tentang makanan tradisional, pakaian ataupun budaya. Dengan adanya sikap ingin tahu ini, juga dapat mengekalkan keharmonian negara. Seterusnya, pelajar juga perlu berkomunikasi dan bertoleransi dengan kaum yang lain. Perkara ini dapat merapatkan jurang sesama kaum. Hal ini kerana pelajar dapat belajar tentang sesuatu kaum seperti adat resam. Pelajar juga perlu berkawan dengan semua jenis kaum dan jangan ada sifat memilih, iaitu mahu berkawan dengan sesama kaum sahaja. Jika ada sifat memilih kawan dalam diri pelajar, ia agak sukar untuk membina bangsa idaman. Justru, dalam menjamin perpaduan dalam negara, setiap masyarakat sewajarnya mempunyai asas-asas perpaduan. Yang pertama, saling mengenali. Setiap masyarakat mestilah saling mengenali antara satu sama lain walaupun berbeza kaum, bangsa, budaya dan agama. Dengan mengenali kaum-kaum lain, masyarakat dapat mengetahui dan mempelajari ilmu baharu berkaitan budaya, adat istiadat dan sebagainya. Melalui cara ini, pergaduhan atau perselisihan faham antara kaum dapat dielakkan kerana tiada lagi masalah yang berlaku akibat menyentuh sensitiviti kaum masing-masing. Seterusnya, sentiasa berbaik sangka. Apabila masyarakat mengenali antara satu sama lain, masyarakat dapat mewujudkan perasaan sentiasa berbaik sangka dalam diri mereka. Masyarakat yang memiliki perasaan berbaik sangka akan mempunyai kemahiran untuk sentiasa berfikiran positif dan rasional. Justru, masyarakat dapat membuat keputusan dengan lebih baik tentang apa yang perlu dilakukan tanpa menuding jari pihak atau kaum lain. Akibatnya, masyarakat dapat mengelakkan berlaku kejadian yang tidak diingini seperti peristiwa pertumpahan darah 13 Mei 1969. Akhir sekali, masyarakat sewajarnya mempunyai sikap bersama dalam menegakkan kebenaran. Setiap masyarakat mempunyai peranan masing-masing dalam menegur keburukan dan memberi nasihat kepada masyarakat lain walaupun berlainan kaum. Wujudnya ramai masyarakat yang prihatin dapat mengelakkan berlaku masalah sosial yang boleh mengakibatkan masalah seperti boleh menggugat keselamatan masyarakat. Oleh itu, masyarakat mestilah mempunyai ketiga-tiga asas perpaduan ini bagi membantu untuk membina bangsa idaman dalam negara bersama-sama. Nilai yang dapat diberikan daripada tajuk ini adalah mengetahui dan mempelajari pendidikan sejarah agar mengetahui kisah lampau kewujudan kerajaan. Dengan cara ini, rakyat Malaysia akan lebih menyayangi dan menyantuni antara satu sama lain untuk lebih bersatu padu dalam membina negara bangsa. Seterusnya, komunikasi dan kefahaman sejarah membantu dalam membina bangsa idaman. Generasi baru akan lebih mendalami serta menghayati perjuangan-perjuangan serta pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pemimpin di masa lampau. Akhir sekali, perlu menanamkan sifat cinta akan negara serta sifat jati diri dalam diri masing-masing. Hal ini demikian kerana ianya akan melahirkan masyarakat yang cinta akan negara serta bertanggungjawab terhadap negaranya.